Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini 12 hari bulan 3 kita bersiaran lagi di page Haliza Industry dan juga IG haliza.com.my. Okey, boleh sebelum tu boleh dululah kita like page Haliza Industry dan juga follow IG haliza.com.my. Okey, hari ni kita nak berbincangkan apa, Faris? Hari ni kita nak membincangkan pasal tip hilangkan stres di rumah. Okey, kalau 2-3 hari lepas kita share tips hilangkan tip mengatasi stres dekat tempat kerja, hari ini kita akan kongsikan tips untuk atasi stres tapi dekat rumah. Okey, tak semestinya stres ni apabila kita di tempat belajar ataupun di kerja je. Kadang-kadang dekat rumah pun kita stres. Dah lah kita penat balik stres daripada belajar ataupun kerja dan kita masuk balik rumah pun kita macam stres. Okey, tips yang pertama adalah sebelum tu dekat rumah selalunya stres ni melibatkan apa, Faris? Punca-punca yang berlakunya stres. Kalau kat tempat kerja kita tahu banyak kerja yang majikan bagi ataupun stres dengan kawan-kawan pejabat ataupun lambatkan kerja yang tak siap kan, yang due date yang makin hampir. So kalau kat rumah, Faris? Kat rumah contoh lah, macam orang yang duduk flat, mungkin dia orang lain mungkin kerendaan dia pek dari bising kau kan, macam law kan, polis duduk saman motor kau. Okey. So maksudnya sekarang konsep Faris adalah stres di rumah apabila persekitaran rumah kita, jiran kita. Okey, ataupun dalam rumah kita sendiri di mana melibatkan keluarga ataupun diri kita sendiri. Okey, keluarga ni banyak faktor lah, masalah keluarga ataupun Ahmad Nazir, hello Haliza, hai. Okey, contohnya macam masalah keluarga, ibu bapa sering bergaduh ataupun masalah yang personal lah, yang macam yang satu ibu bapa sering bergaduh. Lepas tu keluarga yang tidak betul ansur, yang tak support each other, orang cakap tak support each other. So semua tu menyebabkan kita akan stres bila balik rumah. Kadang-kadang tu kan sampai nak lari rumah lah sebab stres macam banyak sangat bila balik rumah ni. Okey, hari ni kita akan, jangan risau, setiap permasalahan mesti ada solution kan. Betul. So hari ni kita akan share tips-tips yang menarik. Okey Faris, cuba share tips yang pertama. Okey, tips yang pertama paling basic lah kalau kita hadapi stres ni adalah bertenang. Bertenang ni contoh macam tarik nafas dalam-dalam, feel kan. Lepas tu macam mana? Semuanya tu bertenang. Contohnya macam kadang-kadang ni bertenang ni, betul lah Faris cakap, kita boleh tarik nafas, sembun nafas kan. So tu ada salah satu teknik lah. Bila kita menarik nafas, kita akan dapat oksigen di mana akan bawa ke otak dan buat kita lagi relax, lagi macam tenang je. Ataupun untuk tenang ni kita juga boleh, ni untuk contoh orang yang beragama Islam, kita boleh beribadat kepada Tuhan lah ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ataupun agama-agama lain, mengikut kepercayaan agama-agama lain. Saya percaya yang setiap agama mesti ada kalau kita buat ibadat mesti kita akan rasa tenang. Betul tak? So kalau contoh sebagai seorang Muslim sendiri, kita solat, berzikir kan, ataupun dalam keluarga tu cuba ambil satu masa yang terluang ataupun satu hari, satu waktu untuk kita buat baca Yasin ke ataupun baca Al-Quran sama-sama ke. Semua tu akan membuat jiwa kita akan tenang. So kita akan macam lupa seketika masalah dunia ni. Macam tu. Tu salah satulah konsep tenang yang Faris cuba kongsikan. Okey, selain itu tips yang kedua, boleh kita kongsikan perasaan ataupun apa yang kita rasa kita nak ni, kita boleh kongsi dengan orang. Mungkin dengan cara kongsi tu kita boleh kurangkan stres sedikit demi sedikit. Ya, berkongsi masalah kan maksud dia. Okey, berkongsi di sini maksud dia kita kena mengaplikasikan komunikasi. Komunikasi yang berkesan. Contohnya di rumah ni kita tahu ada mak ayah, ada adik-beradik, setengah ada atuk nenek kan.
So kita kena ada komunikasi yang berkesan. Maksudnya kalau ada masalah ataupun ada masalah, kita cuba duduk dan cuba berkongsi masalah tu. Maksud dia, contoh ibu bapa tanyakan anak, ada masalah apa hari ni? Ataupun suami tanya isteri, apa masalah hari ni? Apa yang nampak macam stres kan? Cepat-cepat kita macam approach kita punya ahli keluarga. Sebab di rumah ni maksud dia bukan 100% lah, 90% kita hidup dengan keluarga. Okey. So yang selebihnya maybe yang kawan lah ataupun dengan saudara mara. Okey. So kita cuba berkomunikasi. Sebab berkomunikasi ni kita akan membuat orang tu rasa membuat seseorang tu rasa diri dia tidak keseorangan. Okey, kita macam ambil tahulah terutamanya dalam keluarga kita sendiri. Okey, contohnya seorang ibu tanya anak, hari ni kat sekolah belajar apa? Ataupun tanya suami, hari ni kerja macam mana? Semua tu akan membuatkan kita berkomunikasi. Secara tak langsung kita akan berkongsi masalah kita kan. So bila kita mengikut kajian lah kan, bila kita berkongsi masalah, kita akan jadi tenang dan rasa beban yang kita pikul tu bukan kita seorang yang pikul. Kita share dengan ahli keluarga yang lain. Mungkin mereka akan bagi pandangan mereka ataupun solusi mereka untuk cara mengatasi kau. Ya, betul tu. Maybe setiap orang pendapat dia lain-lain. Tu apa kata kita kongsi, kita minta pendapat macam mana kita nak mengatasi sesuatu tu. Sebab benda-benda yang masalah ni akan menimbulkan stres. Ya, betul, stres. Okey. Yang ketiga adalah berehat dan melancung. Okey, faham pandemik COVID ni menghalang langkah kita untuk melancung, betul tak? Tapi sekarang dah ada beberapa kelonggaran yang kerajaan bagi untuk kita pergi melancung. Tapi ikut SOP lah. Okey, cuba kita plan dengan keluarga ataupun keluarga yang busy bekerja, yang tak sempat bersemuka semua tu. Cuba kita ambil satu masa ataupun satu hari untuk kita plan pergi holiday. Betul tak? Cuba pilih tempat yang macam mana? Pilih tempat tu still jangan crowd kan. Lagi satu tempat yang tenang, sunyi, maybe boleh orang kata tempat macam contoh kampung-kampung ke kan, pantai ke, untuk tenangkan fikiran. Cuma kita dengan keluarga kita je. Cuba jangan includekan macam kawan ke, tak perlu lagi. Kita dengan family je, untuk macamnya masa untuk keluarga lah. Tapi bukan di rumah, sebab di rumah tu macam common sangat kan. So kita cuba bawa keluar. Kita cuba pergi melancong untuk lepas tu kita off semua media sosial yang melibatkan kerja ataupun pelajaran kan. Cuba bagi masa untuk keluarga. Masa tu lah akan timbulnya komunikasi ataupun share perasaan dengan keluarga. Waktu lah kita akan mengeratkan silaturahim antara kita dengan keluarga lah. Apa-apa yang sisi faham boleh kita selesaikan waktu tu. Kan waktu tu tenang. Kita nak tenangkan, kita tak menserabutkan lagi. Siapa kata kita pilih solution untuk pergi melancong? Betul tak? Bila kita pergi melancong, kita akan masa dengan keluarga je. Takkan terbuang macam tu je. Macam tu kita akan isi dengan benda-benda yang berfaedah. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat Faris? Yang keempat, berfikiran positif. Sebab kalau kita ni still duk fikir negatif saja, dia akan lama-lama dia akan makan diri. Try cuba berfikiran positif dan selesaikan dengan cara yang elok stres. So maksud dia kita kena ada cara lah untuk kita mengawal stres kita ataupun mengawal emosi. Kan? Kena marah, kita macam balik rumah, kita stres, lepas tu family tanya apa-apa, saya terus nak sembuh. Betul. So tu akan lagi menambah nilai kan. Contoh ibu tanya dengan baik dan kita pula dalam keadaan yang stres kan, balik rumah terus macam nak marah-marah. So apa kata kita macam buat pengawalan diri emosi tu. Contohnya kalau kita tengah marah kan, lepas tu balik family tanya kenapa, kita macam tak boleh tahan nak marah juga ni sebab orang tanya kan. So cuba diam. Mesti nak lepaskan kat orang, tapi kita sebab mungkin dah besar dah kan, fikiran secara positif ni perlulah sebab kita dah makin meningkat dewasa kan. Siapa bila kita nak negatif kan. So cuba kawal lah. Kalau macam tak boleh nak berhadapan, family tanya itu ini, cuba macam diam, elok-elok masuk bilik, jangan hampa-hampa pintu. So cuba relaxkan diri dulu.
Lepas tu dah tenang baru keluar cakap okay, macam ni. So tu adalah kawalan emosi lah. Kita sendiri je tahu emosi kita, orang lain tak tahu. Okay, so sebelum tu kita baca komen dulu kat Facebook. Assalamualaikum Faris. Salam. Waalaikumsalam. Ada yang nice sharing, thank you. Nurul Syafiqah betul, Nur Saleh betul. Ya betul. Dekat rakan IG kita, sejak PKP ni anak-anak tak pergi sekolah, stres lah nak uruskan mereka, lagi-lagi work from home lagi. So tu salah satu lagi masalah anak-anak yang sebelum ni ataupun sekarang pun ada masih yang standard yang tak sekolah lagi kan, macam sekolah menengah kan tak start di sekolah. So kena lagi uruskan online class dan juga ibu bapa yang work from home kan. So kat situ pun akan menimbulkan stres, mana nak uruskan anak, mana kita nak uruskan diri kita sendiri. So kat situ pun boleh jadi masalah. Akan jadi masalah stres juga. Tapi kita dah selalu share. Kita try buat jadual. Okay, macam sebelum ni saya pernah sharing, kita buat jadual. Okay, jadual untuk anak dan jadual untuk kita sendiri. So anak selalunya pagi-pagi dia nak start kelas kan. So kita prepare dulu untuk anak. Kemudian untuk diri kita pula. Sebab anak ni dia tak faham apa masalah kita ibu bapa. So kita sediakan untuk anak dulu. Okay, macam tu lah dia punya ni. Ataupun kalau ada suami ke uruskan suami dulu. So, kemudian baru macam diri kita macam tu. Ataupun cuba buat jadual yang mana yang perlu kehadapan dulu. Macam tu. So kita ikut step lah, kita uruskan satu-satu benda. Okay, sebenarnya stres ni dia boleh mengatasi dengan benda yang sistematik je pun sebenarnya. Betul. Dia susun supaya benda tu nampak flow dia dan kita buat ikut, kita displaykan diri kita. Sebenarnya stres macam tu nak kawal dia sebenarnya lah. Mana-mana cara pun sebenarnya macam tu, mesti ada buat jadual. Okey, seterusnya okey, sebelum tu boleh share and like page Haliza Industry dan juga follow kami ramai-ramai dekat IG haliza.com.my. Okay, boleh follow cepat-cepat lagi laju. Muhammad Arif join. Hai Muhammad Arif. Hai Muhammad Arif kan? Azmi Sur. Hai. Okay, Faris tips yang kelima. Okay, keenam. Tips yang keenam kot. Membuat perkara yang anda suka. Contoh macam sehari kerja, mungkin stres. Mungkin anda suka makan kan? Mana tahu. Mungkin anda Food Panda. boleh kok, tapi kalau lebih orang kata apa, satisfying, beli sendiri kan. Contoh kalau anda suka makan maybe nasi ayam, anda mungkin cara tu boleh hilangkan stres. Anda pergi beli nasi ayam and then makan kan. Selalunya benda yang kita suka ni kan, sebenarnya dia betul lah reliefkan stres. Macam saya sendiri kan, balik kerja kan dalam kepala otak ni okey nak pergi Eco lah, nak beli something. So dia akan release tau stres tu. Kita rasa macam kita ada goal kan, waktu kerja kita akan stres, nak perjalanan balik rumah lagi kan. So kat rumah pun kita tahu stres tu, dalam tengah-tengah tu kita cuba buat satu benda yang kita suka kan. So kita akan rasa macam happy nak balik. Yes, happy, betul, buat apa yang kita suka. Betul Faris share tips tu. Kemudian tips yang seterusnya adalah kita juga boleh membuat budaya ataupun budaya ataupun benda wajib kat rumah, makan satu meja. Kan, betul tak? Makan satu meja. Cuba displaykan diri untuk kita makan satu meja apabila di rumah. Jangan terlalu biasakan diri dengan makan sendiri. Setengah orang dia suka makan dalam bilik. betul. Layan drama suka-suka dia je. Dia tak heran dah ahli keluarga yang dekat rumah ni yang layan ni. So kita cuba selalunya ketua keluarga lah kan. Cuba set satu ni kan, cuba buat satu set yang mana okey setiap makan ataupun waktu makan, tak kira makan waktu selalunya pagi, tengah hari kan kerja, okey, petang dan malam, cuba set tu untuk makan satu meja sama-sama. Tak terkecuali siapa-siapa pun, memang kena duduk satu meja dan makan sama-sama. Sebab bila kita makan sama-sama dan juga kita akan ada waktu dengan keluarga. Lepas tu kan bila kita nak balik rumah tu, kita rasa macam hari ni ada menu, hari ni ada masakan yang sedap, betul tak? Mak saya masak, isteri saya masak, mungkin macam tu. So kita rasa macam semangatnya nak balik, betul tak? Kita dalam keadaan penat, lapar, so nak balik tu rasa macam stres pun lupa dah kat tempat kerja ataupun kat mana-mana kita dapat stres tu dah lupa. Sebab apa? Kita akan duduk stable dengan keluarga, kita gunakan precious time yang ada
dan juga kita berkomunikasi dengan keluarga. Cuba buat macam tu. Cuba makan tu disiplinkan diri. Makan satu table, tak kira lah dinner ke makan petang ke, yang mana yang semua orang free waktu tu. Selalunya malam lah. So gunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada sebenarnya kan. Betul tak?